Assalamualaikum semua. Hari ni Aisyah nak share dekat korang tentang konsert yang tengah viral, yang mana konsert ni dinamakan sebagai konsert pemujaan syaitan. Konsert ni berlaku pada hari Sabtu 5 hari bulan 11 2021. And konsert ni memang tengah viral dekat TikTok, IG, YouTube, even ramai YouTuber sama ada dalam negara kita dan juga luar negara yang memang dah kupaskan berkenaan dengan konsert yang Aisyah maksudkan ni ialah konsert Travis Scott yang diadakan di Festival Astro World. And konsert ni memang boleh dikatakan sebagai konsert pemujaan syaitan, yang mana ada beberapa orang yang telah meninggal dunia dekat konsert tersebut. And disebabkan kejadian ataupun insiden yang berlaku kat konsert ni lah, ada beberapa teori konspirasi yang telah muncul disebabkan kejadian-kejadian tersebut. Tapi sebelum Aisyah ceritakan dulu apa yang sebenarnya berlaku dekat konsert Travis Scott ni sendiri, Aisyah nak share sikit dekat korang siapa tu Travis Scott. Sebab Aisyah tahu mungkin ramai lagi yang tak kenal siapa tu Travis Scott. Okay, Travis Scott ni merupakan seorang rapper yang terkenal dekat Amerika Syarikat. And kalau korang nak tahu, ada beberapa fakta unik berkenaan dengan Travis Scott ni sendiri. Okay, yang mana yang pertama fakta unik berkenaan dengan Travis Scott ni ialah apa-apa sahaja lagu yang dinyanyikan ataupun yang dirapkan memang menjadi hit. Dan bukan tu je, mana-mana fashion yang ingin berkolaborasi dengan Travis Scott ni sendiri, memang fashion tu akan menjadi hit, memang akan menjadi trend buat peminat-peminat Travis Scott tu. So jom Aisyah ceritakan kronologi yang berlaku dekat konsert Travis Scott ni. So konsert Travis Scott ni berlaku pada hari Sabtu, iaitu 5 hari bulan 11 2021. Kalau Aisyah salah tarikh, mungkin korang boleh komen dekat bawah. Konsert Travis Scott ni dia bermula pada pukul 9 malam, mana dekat situ bermulanya pelbagai kejadian dan juga insiden yang meragut nyawa. So macam yang korang tahu, mana-mana konsert memang akan ada tiket. So setiap fans yang ingin nonton diorang punya idola untuk buat persembahan pada waktu tersebut, diorang mestilah kena beli tiket. And pada waktu tu boleh dikatakan tiket memang habis terjual pada waktu tersebut. Pengetahuan korang juga, memang peminat ni diorang sanggup hadir awal ke konsert Travis Scott ni dekat Festival Astro World waktu tersebut, sebab diorang nak berada berdekatan dengan pentas supaya diorang boleh tengok Travis Scott ni dengan lebih dekat sewaktu Travis Scott ni buat persembahan dekat konsert tersebut. Jadi dekat konsert Travis Scott ni ada 1,000 orang yang akan mengawal keadaan konsert tu, iaitu ada polis dan juga pengawal keselamatan dekat situ. Kalau korang nak tahu, apabila bermula saja konsert Travis Scott pada pukul 9 malam, di mana Travis Scott baru saja nak mulakan persembahan dia, dekat situlah 50,000 orang guys. 50,000 tau, bukan 5,000. Diorang sanggup berhempik-hempik nak pergi dekat bahagian yang berdekatan dengan pentas tu supaya diorang boleh tengok lebih dekat lagi Travis Scott buat persembahan pada waktu tersebut. So dekat situlah bermulanya keadaan yang memang sangat kacau bilau. Dan kejadian ini berlaku di antara lingkungan pukul 9 malam sehingga 9.30 malam. Jadi memang pada waktu tu keadaan memang sangat tak terkawal, sebab ada 1,000 orang je polis dan juga pengawal keselamatan yang mengawal keadaan pada waktu tersebut. Memang pada waktu tu polis pun memang tak boleh nak kawal keadaan dekat situ. Kalau diorang boleh kawal sekalipun, mungkin diorang akan kawal dengan secara kekerasan yang melibatkan fizikal. Korang baru je nak mula tengok konsert, korang dah tercedera disebabkan keadaan yang sangat kacau bilau. Dah 50,000 orang dia berasak-asak untuk berada berdekatan dengan pentas tu. Memang dekat situlah bermulanya pelbagai kecederaan yang telah berlaku. Man, he can't stand. Bro, he can't stand, bro. Hey, come on, homie, come on, homie. Bro, you're gonna fall again. Your legs are wobbly. You're gonna fall again. Hey, go. Hey, walk. You're good, bro. Take him. There you go. Sehingga meragut nyawa 8 orang, yang mana 8 orang ni boleh dikatakan kebanyakannya ialah remaja yang berumur di antara lingkungan 14 tahun sehingga 27 tahun. Kalau korang nak tahu kecederaan yang berlaku dekat konsert Travis Scott ni, yang mana awalnya ada 17 orang yang telah dikejarkan ke hospital, ada 11 orang yang telah mengalami kegagalan jantung disebabkan kekurangan oksigen sebab diorang memang susah nak bernafas pada waktu tu, dan ada juga 300 orang yang telah tercedera dan dibawa ke kemah kecemasan yang berdekatan dengan konsert Travis Scott waktu tu.
And ada 8 orang yang telah meninggal dunia on the spot dekat konsert Travis Scott. Mesti korang pelik kan, takkan Travis Scott ni dia boleh tak nampak fans dia ataupun peminat dia ni ada yang sampai mengalami kecederaan, sampai ada yang mati dekat situ. Takkan Travis Scott ni tak nampak, betul tak? So ini dia yang saya nak ceritakan dekat korang. Okay, untuk pengetahuan korang, sewaktu Travis Scott ni melakukan persembahan waktu tu, rata-rata fans dia ni ada yang menangis, ada yang menjadi ketakutan, ada yang terdengarnya laungan help me, help me, help me, help me. Tell the lights on. Make some noise for my boy right there, hanging in the tree right there. Make some noise. Stop the show! Stop the show! Tapi waktu tu Travis Scott hanya meneruskan nyanyian dia. Tetapi Travis Scott menghentikan nyanyian dia pada waktu tersebut apabila secara tiba-tiba dia terperasan ada beberapa buah ambulans yang masuk dekat konsert dia tu. And ambulans tu sendiri mengalami kesukaran apabila terdapat begitu ramai manusia dekat konsert tu yang menyebabkan diorang ni mengalami kesukaran untuk melalui jalan tersebut. Waktu tu lah baru Travis Scott ni menghentikan nyanyian dia, menghentikan persembahan dia dan meminta para fans dia untuk memberi laluan kepada ambulans tersebut supaya ambulans tu dapatlah melaksanakan tugas dia untuk mengambil peminat-peminat dia yang telah mengalami kecederaan ataupun untuk mengambil beberapa mayat yang telah meninggal on the spot. Two hands to the sky. Here we go. Here we go. Lepas daripada tu, Travis Scott ni dia masih lagi meneruskan nyanyian dia sendiri. Apa yang dikatakan waktu tu, selepas sahaja persembahan Travis Scott berlangsung, Travis Scott ni baru sahaja dapat tahu berkenaan dengan 8 orang yang telah meninggal dunia dan juga beratus orang yang telah mengalami kecederaan sewaktu konsert dia tu. Barulah waktu tu Travis Scott ni meminta maaf dan juga dirasa kesal. You know, my fans really mean the world to me. And Ada juga 2 orang fans atau peminat ni, diorang sanggup pergi berdekatan dengan staff yang mengawal kamera waktu tu supaya staff tu mengarahkan Travis Scott dan juga staff-staff lain untuk menghentikan persembahan mereka pada waktu tersebut. Staff yang mengawal kamera tu dia seolah-olah tak mengendahkan langsung permintaan peminat Travis Scott ni sendiri. That's okay with you real quick. Let's do this door. Malahan konsert tu memang diteruskan. Konsert Travis Scott ni sendiri bukanlah kali pertama berlaku. Sebenarnya ada satu kejadian juga yang mana ada satu kumpulan yang bernama Linkin Park ni juga. Pada waktu tu konsert Linkin Park ni sendiri mengalami keadaan yang hampir serupa dengan konsert Travis Scott ni. Hey yo, hold up. Yo, we got a little problem up here. Pick him up right Everybody now. up. Sorry, you guys. We gotta look out for safety first, for real. Nobody gets hurt. That's Hey, yo. number one. Hey, yo. We'll play the whole shit again if you guys get up, if you guys are alright. Korang boleh tengok kan macam mana Linkin Park ni dia treat dia punya fans dia tu dengan sangat baik. Sekarang ni saya nak masuk pula berkenaan dengan beberapa teori konspirasi yang dah dikaitkan dengan konsert Travis Scott. Ada yang mengatakan bahawa konsert Travis Scott ni bukan konsert muzik tapi ini merupakan tempat mengumpul jiwa, tempat mengumpul nyawa, tempat pengorbanan. Kenapa cakap pengorbanan? Sebab dah 8 orang manusia yang dah meninggal dunia dekat situ. Dan mungkin apa yang diorang katakan dekat sini sebenarnya keadaan 8 orang yang telah meninggal dunia dan ada juga beratus orang yang dah tercedera waktu tu sebenarnya bukanlah secara kebetulan tapi sebenarnya dah dirancang guys. Ada salah satu teori yang mengaitkan syaitan dengan kejadian maut dekat Astro World ni adalah
penggunaan beberapa simbol yang dikatakan pelik dan mengikut Freemason, adanya gambar api dan juga burung merpati yang terbakar dekat konsert Travis Scott ni. Bukan tu je, ada juga yang menyatakan bahawa pentas konsert Travis Scott ni direka dengan bentuk salib yang terbalik, yang mana seolah-olah jalan untuk menuju ke neraka. Ada je peminat Travis Scott ni menyatakan bahawa konsert Travis Scott ni seolah-olah buatkan diorang berada di neraka. Sebenarnya ada satu part which is Asha sengaja tinggalkan berkenaan dengan ada beberapa orang pengawal suatu rempuhan peminat tu yang ingin masuk ke dalam konsert Travis Scott ni, yang mana ada salah seorang pengawal ni dia telah disuntik oleh salah seorang peminat dia tu dengan dadah. Saya ada baca pengawal tu mula-mula menyatakan yang dia memang disuntik dan ada nampak kesan suntikan dekat tangan pengawal tu sendiri, dan kemungkinan waktu tu mungkin sewaktu rempuhan tu berlaku ada je salah seorang peminat Travis Scott ni yang memang sengaja menyuntik salah seorang pengawal tu. Tapi apa yang mengejutkan Asha sendiri, apa yang Asha baca, tetapi secara tiba pengawal yang mula-mula mengaku berkenaan perkara tu, secara tiba-tiba dia cakap, tak, sebenarnya saya tak rasa pun ada sebarang suntikan. Pada waktu tu keadaan memang tak boleh kawal, dan pada waktu tu juga saya berasa sangat pening sampai pingsan. So, which is the true one korang? Korang boleh bayangkan tak? Mula-mula dia boleh cakap dia memang rasa ada orang suntik dia sewaktu berlaku rempuhan tu. And then itu yang menyebabkan dia rasa pingsan sampai dia terpaksa dirawat. And then tiba-tiba bila dia sedar, dia cakap tak, dia sebenarnya tak disuntik. Sedangkan untuk pengetahuan korang, kesan suntikan tu memang ada dekat tangan dia korang. So kenapa dia masih menafikan lagi, dan apa sebab dia untuk menafikan benda ni? So itu je video Asha untuk hari ini. So apa yang saya nak tanya kat korang, korang rasa konsert Travis Scott ni sebenarnya konsert yang memang dah dirancang ataupun secara kebetulan je? So korang rasa yang mana satu? Sama ada kebetulan ataupun dirancang? So korang boleh komen dekat bawah. Itu je video Asha untuk hari ini. Thank you for watching my video. See you in the next time. Bye bye.